Hello everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Cikgu Fazli Handsome. So hari ni kita akan buat perbincangan soalan bahagian B nombor 12, 13, 14 dan 15. Jom kita tengok sama-sama. Check it out. Okey, kita mulakan soalan kita, soalan nombor 12 iaitu soalan graf fungsi A. Lengkapkan jadual 1 di ruang jawapan bagi persamaan Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 4x tolak 5 dengan menulis nilai-nilai Y apabila x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 2. Okey, untuk menjawab soalan ni, kita kena tuliskan jawapan pada ruang jawapan. Jadual di ruang jawapan kena menggunakan kalkulator untuk mencari nilai yang mudah je. Okey, caranya ialah untuk siapa yang belum mahir lagi cara menggunakan kalkulator, kita cuba masukkan nilai yang di sebelah belakang sahaja, iaitu 2 alfa x kuasa 2 tolak 4 alfa x tolak 5. Okey, sampai ke sini. Okey, sampai ke sini terus tekan count. Okey, dah keluar tanda X, tanda soal. Masukkan nombor negatif 1. Negatif 1 sama dengan jawapannya ialah 1. So tulis kat sini jawapannya ialah 1. Okey, kemudian so tekan balik count untuk macam nilai kedua, tekan balik count. Okey, masukkan nombor 2. Okey, tekan sama dengan jawapannya ialah negatif 5. So tulis kat sini jawapannya negatif 5. Okey, so dah dapat 2 markah. Okey, seterusnya dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y, lukis graf Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 4x tolak 5 untuk negatif 2 hingga nombor 5. Okey, kat sini kita kena menggunakan kertas graf. Okey, kertas graf. Okey, saya dah pakai kertas graf yang biasa kita gunakan. Okey, kertas graf yang besar sikit. So, cara lukis yang pertama ialah kita mulakan dengan nombor, tengok pada dia punya soalan. Okey, negatif 2 sampai nombor 5. So, pada ruang di atas kertas graf ni, kita mulakan sini, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, dan seterusnya lah. Okey, dan kita buat garis pada 0. Okey, kemudian ini ialah paksi Y. Lepas tu tengok pada soalan balik, dia kata apa? Tengok pada dia punya skala 2 cm kepada 5 unit bermaksud sifir 5 pada paksi Y. Okey, tengok pada jadual paksi Y, nilai mana yang paling besar? Nilai yang paling besar ialah 25. So kita mulakan kat sini nombor 25. So makin menurun 25, 20, 15, 10, 5, 0, negatif 5, negatif 10. Okey, so 0 ni kita buat gariskan. Okey, dan kita pindahkan nombor yang di sebelah atas graf ni ke dalam paksi X. So 1, 2, 3, 4, 5. So negatif 1, negatif 2. Okey, untuk buat graf ni dah dapat 1 markah. Seterusnya kita plotkan titik pada graf berdasarkan jadual di jawapan A ni. Okey, negatif 2, 11. So negatif 2, 11. Bila sifir 5, 2 kotak kecil nilainya 1. So 10, 2 kotak kecil atasnya 11. Okey, dan seterusnya lah.
negatif 2, 1, negatif 1, 1, okey, negatif 0.5 di sini, negatif 0.5, okey, negatif 2.5 kat mana? So di tengah-tengah ni. Okey, kemudian kosong tak ada, 1 negatif 7, okey, so negatif 6, negatif 7, kemudian 2 negatif 5, 3 1, 4 11, dan 5 25. Okey, dan kita plotkan, dan kita sambungkan garisan ni secara licin. Okey, kalau yang jauh sikit kita boleh menggunakan pembaris, tapi ini kalau jauh sajalah di cara triknya. Okey, dan sudah kita sambungkan freehand. Okey, kita dah mendapat satu lengkungan graf yang licin. Okey, so totalnya 4 markah kat sini. Okey, dah siap graf. Seterusnya kita tengok soalan nombor C. Okey, soalan C. Daripada graf di 12P, cari nilai Y apabila X 2.6. Di mana letaknya X 2.6 ni? So, tengok pada paksi X. Okey, inilah paksi X. So, 2.6 di mana? Okey, ini 2, ini 3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 di sini. So, kita ambil pembaris. Okey, kita buat putus-putus ke arah bawah. Kenapa ke arah bawah? Sebab garisan grafnya di sebelah bawah. Dan kita terus belokkan ke kiri, ke arah paksi Y. So, kita boleh baca nilai sekarang. Ini kosong. Okey. So, 0.1, 0.2, negatif 0. Sini negatif 1, ini negatif 2. So, tengah-tengah ni lah negatif 1.5. So, jawapan yang pertama ialah Y sama dengan negatif 1.5. Okey. Yang kedua, dia kata cari nilai positif. Okey, nilai positif X apabila Y sama dengan 18. So, kat mana Y sama dengan 18 ni? Okey, tengok pada paksi Y. Okey, 18 di mana? Ini 15, 16, 17, 18. Okey, so kita menghalakan garis putus-putus ke sebelah kanan. Okey, ke sebelah kanan. Okey, sampai kena pada graf dan turun ke bawah. Okey. So, turun ke bawah, jawapannya di tengah-tengah, dia antara 4 dengan 5, jawapannya 4.5. So, kat sini tulis jawapannya X sama dengan 4.5. Okey. Soalan D, lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf 12P untuk mencari nilai-nilai X yang memuaskan persamaan 2X kuasa 2 tolak 7X tolak 3 sama dengan 0 untuk negatif 2X hingga 5. Okey, kat sini, so saya conteng dari bawah. Yang pertama, tuliskan balik soalan di A ni. Ambil soalan A balik. Okey, tulis kat bawah ni. Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 4X tolak 5. Okey, kemudian kita ambil soalan D ni. Okey, letakkan kosong di sebelah bawah Y. Kosong sama dengan 2X kuasa 2 tolak 7X tolak 3. Okey, kita buat garis. So, sekarang kita nak masukkan X kuasa 2 ni.
So bila nombor sama, dia punya simbol pun positif-positif, so kita tolakkan. So Y tolak kosong sama dengan Y, 2 tolak 2, kosong, negatif 4 tolak negatif 7. Siapa yang tak mahir gunakan kalkulator. So negatif 4 tolak negatif 7, so 3x. Okay, yang belakang negatif 5 tolak negatif 3, negatif 2. So kita dapat satu persamaan garis lurus. Bila dah dapat satu persamaan garis lurus, so kita buat kotak. Okay, 2 boleh, 3 pun boleh, tak ada masalah. Atas x, bawah y, x 0, 1, 2. So kita masukkan nilai x ni 0, 1, 2 ke dalam persamaan linear tadi. So cara yang sama macam soalan nombor 12A, cara tekannya 3 alpha x tolak 2, tekan kap, masukkan nombor 0. Okay, yang pertama jawapannya negatif 2, tekan kap balik, masukkan 1, tekan sama dengan 1, tekan kap balik, tekan 2, sama dengan jawapannya 4. Okay, so yang kita dapat yang baru ni kita plotkan balik kepada dalam graf. Okay, so mula-mula 0, negatif 2. So 0, negatif 2, negatif 1, negatif 2. Kita plotkan sini. Kemudian 1, 1, 1, 1. Okay, 2 kotak di atasnya. Kemudian 2, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so dah dapat 3 titik. Ambil pembaris, kita sambungkan garis lurus. Okay, panjang jangan pendek saja, panjang. Okey, so kita dapat satu garis lurus. Kemudian nak cari nilai graf, mana yang melintasi graf tadi. Okey, sini. Okey, nampak sini. Okey, saya teruskan ke atas. Okey, jawapan saya yang sebelah kiri ini saya dapat 1, 2, 3, 4. So yang pertama saya dapat jawapannya. Okay, ini untuk soalan D. Yang pertama x sama dengan negatif 0.4. Okay, yang kedua, okay, tengok yang graf yang sebelah kanan, dipitas pada mana. Okay, saya dapat di tengah-tengah. So kalau nak ejaskan, sama ada kita ejaskan pada garis yang di depan ni. Okay, so saya ejaskan balik garisan ni supaya dapat tepat. Okay, so nanti kena padam sini lah. Okay, tak boleh double sebenarnya, salah. Okay, tapi untuk tujuan pembelajaran, okay, saya ambil nilai yang tepat supaya senang kita kira jawapan. So kat sini negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So jawapannya ialah negatif 3.9. Sorry, 3.9. Okey, dapat 12 markah. Okey, settle untuk soalan nombor 12. Okey, seterusnya kita masuk kepada soalan nombor 13. Okey, data yang berikut menunjukkan bilangan pokok durian yang ditanam oleh 44 orang petani. Okey, ini nilai data dia. Berdasarkan data di atas dan dengan menggunakan selang kelas saiz 10, lengkapkan jadual 2 yang disediakan di ruang jawapan. Okey, kita ada jadual di ruang jawapan. Yang pertama, kita kena isikan ruang kosong pada selang kelas. Okey, ini sangat mudah. Okey, 11, 21, cuba tambah je 10 pada kita apa tadi? 10, saiz 10. So, tambah je 10, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71. Okey, kemudian dash, 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 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okey, sepadan atas kita ambil had atas tambahkan dengan 0.5. So 30, 30.5, 40.5,
50.5, 60.5, 70.5, 80.5. Okey, kekerapan kita kena cari pada ruang jawapan lah. Okey, kita akan buat sama-sama. Okey, dan awak pun boleh cuba sendiri Okey. Okey. So, jawapan kekerapan tadi 2, 6, 8, 15, 10 dan 3. Okey, bila kita kira balik, okey, kita check balik, betul tak dapat sama dengan 44 seperti dalam soalan di atas. Okey, ambil kalkulator. 2 tambah 6 tambah 8 tambah 15 tambah 10 tambah 3. Okey, 44. So, sama juga, sama dengan jawapan di atas iaitu 44. Okey, kekerapan nomborkan. So, 0 tambah 2, 2 tambah 6. Okey, kita gunakan kereta senang. 0 tambah 2, 0 tambah 2, 2 tambah 6, 8, tambah 8 lagi di bawahnya, 16, tambah 15. Okey, 31 tambah 10. Okey, 41 tambah 3, 44. Okey, pastikan sama bilangan kekerapan dan juga jawapan akhir bagi kekerapan longgokan. Okey, sekarang kita dah siap soalan nombor A. Okey, B, nyatakan kelas mod. Okey, nak mencari kelas mod, yang pertama kena cari mod pada kekerapan. Mod ialah nilai kekerapan yang paling tinggi. So, mana paling tinggi? So, 15 paling tinggi, ini ialah mod. So, kelas mod tengok pada selang kelas. Okey, selang kelas jawapannya ialah 51 hingga 60. Okey. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 batang pokok pada paksi mengofo dan 2 cm kepada 5 orang petani pada paksi mencancang, lukis sebuah ukif. Okey. So, nak melukis graf statistik yang ni, yang pertama kita ambil, okey, kita graf macam biasa. So, ogif, okey, kita pakai paksi yang sebelah kiri sekali. Okey, kita buat garis macam ni daripada atas sampai ke bawah. Okey, dan di bawah kita ambil garis yang bawah ni. Okey. So, paksi mencancang bagi ogif ialah dia kata dalam soalan menggunakan mencancang 5. So, kena pakai sifir 5. So, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Okey. Dan untuk paksi mengufuk kita menggunakan sempadan atas. So, tadi kita mulakan dengan berapa tadi? Okey, 20.5. Okey. So, 20.5, 30.5, 40.5, 50.5, 60.5, 70.5 dan 80.5. Okey, seterusnya kita plotkan objek kita mengikut kekerapan longgokan. Okey, yang pertama kosong. Okey, sini kosong. Seterusnya 2, sifir 5 seperti mana graf fungsi, 2 kotak kecil nilainya 1. So 1, 2. Okey, pangkahkan. Kemudian 8, 5, 6, 7, 8, 16, 15, 16. Okey, 60.5, 31. Okey, 30, 31. Kemudian 70.5,
41 dan yang terakhir ialah 44. Okey, kemudian kita sambungkan lengkuk menggunakan freehand, secara freehand. Okey, so dia dapat jawapan bagi ojif. Okey, seterusnya dia kata apa? Berdasarkan ojif di 13C, Ahmad merumuskan bahawa 50% daripada petani menanam kurang daripada 52 batang pokok durian. Tentukan sama ada rumusan ini adalah benar tidak dan berikan sebab. Okey, cara menjawab soalan D, dia kata 50% daripada petani menanam. Betul tak? 50% daripada petani menanam kurang daripada 52 batang pokok durian. Kita cek jawapan. So, 50% darabkan dengan 44. So, 22 orang petani. Okey, 22 orang petani. Okey, tengok pada graf. Okey, kat mana ni 22 tu? Di sini 20, 21, 22. Okey, 22. Kita ambil pembaris. Okey, disambungkan. Okey, dan turun ke bawah. Okey, sini kita kena adjustkan sikit supaya dia mendapat graf yang lengkung, jawapan yang cantik sikit. Okey, dia kena pada tepat sini. Okey, so kat sini bawah ni paksi X, berapa bacaan dia? 50, 51.5, 52.5, 53.5, 54.5, 55.5. Okey, so ada lebih kurang 55.5 batang pokok yang ditanam. Okey, so soalan yang dia kata, so kita tulis jawapan dulu. 50% darabkan dengan 44, jawapannya 22. Okey, kemudian dia kata betul ke 50%? So kalau tengok sini 50% petani menanam 55.5, bukannya 52. So jawapannya tidak benar. Okey, tidak benar. Okey, kerana petani menanam 55.5 batang pokok. Kerana tertinggal ayat, 50% petani menanam 55.5 batang pokok. Okey, so cukup untuk soalan ojif. Okey, soalan yang seterusnya ialah soalan nombor 14, ialah soalan pelanan donghakan. Pelajaran 6.1 menunjukkan sebuah pepajar prisma dengan kekaratan rentas ABCD yang bergabung dengan sebuah separuh silinder. Biji ialah diameter separuh silinder tersebut. Lukis dengan skala penuh donghakan gabungan pepejal pada satu sata mencancang yang selari dengan AH sebagaimana dilihat dari X. So sekarang mata kita berada pada tegak ni. So apa kita nampak sekarang? Bila pandang daripada sebelah X, kita akan nampak sata ADHA dan juga yang terlindung ni ECGB. Okey, kita akan nampak dua permukaan ni, tapi yang belakang ni dia akan ada garis putus. So kita lukiskan gambar sekarang. Okey, dia kata panjang 5 cm, lebar 4 cm. Okey,
panjang 5 cm. Okey, 5 cm. Okey, lebarnya 4 cm. Bila lukis tu pastikan sama. Okey, 4 cm. Okey, sini pun mesti 4 cm. Okey, kita sambungkan. Okey, letak sini 5 cm, check balik. Okey, betul, kita sambungkan dan juga kita sambungkan garisan ni. Okey, dapat permukaan EDHA. Sekarang kita nak lukiskan permukaan strata terlindung di belakang. Tingginya ialah 3 cm. So kita ukur sini sebelah kanan 3 cm, sebelah kiri pun 3 cm. Sebabkan dia tak nampak, kita buat garis putus. Okey, so pastikan tidak ada lebihan garisan macam ni. Okey, nampak sini sikit ada lebihan sikit, kita padam. Okey, supaya tidak kehilangan markah. Lebihan-lebihan ni kita padam sikit. Okey, so pastikan semua bersambung. Okey, so tak payah label. Dah siap soalan nombor 14A. Okey, 14B. Sebuah prisma dengan kerata rentas JKL digabungkan pada perpecah dalam rajah 6.1. Gabungan perpecah itu ditunjukkan dalam rajah 6.2. Okey, ni ada satu gabungan perpecah baru yang cantum pada yang pertama tadi. Lukis dengan skala penuh. Yang pertama, pelan bagi gabungan perpecah itu. Okey, pelan ialah pandangan daripada atas. Bila daripada atas, kita akan nampak dia punya tapak di bawah ni. Okey, kita nampak ada bentuk segi empat sama, ada separuh bulatan dan juga bentuk segi tiga. So, kita lukis balik gambar ni. Okey, so soalan B1. Okey, mula-mula kita buat segi empat tepat dahulu. Okey, panjangnya ialah 6 cm. Okey, ataupun kita buat lebar dulu pun boleh. Okey, panjangnya 4 cm. Okey, 4 cm sini. Okey, 4 cm. Okey, nampak? So, tak boleh macam ni sebenarnya ni. So, untuk mengelakkan macam ni, kita lukis baru balik. Okey, tak apa. Lukis baru tak apa, asalkan tidak kehilangan markah. Okey, 4 cm. Okey, kemudian 6 cm panjangnya. Okey, tandakan dulu atas dengan bawah. Okey, ukur balik, pastikan betul tak jarak 2.4 cm. Okey, betul. Baru kita sambungkan. Okey, untuk mengelakkan kehilangan markah. Kerana tajuk ni sangat sensitif ni. Okey, ni pun sambung. Okey, kemudian kita lukis bentuk segitiga. Dia punya kaki di sini ialah 4 cm. So kita panjangkan sikit kakinya sebanyak 4 cm. Okey, okey, dan kita sambungkan. Okey, so pastikan nanti kita cek kemasan balik. Kemudian nak lukis separuh bulatan. Dia kata diameternya ialah 4 cm. So bila diameter 4 cm, dia punya jari ialah 2 cm. So jari kat sini. Okey, ambil jangka lukis. Okey, pusat. Okey, di tengah-tengah.
Okey, dan kita buat separuh bulatan. Okey, kalau tengok kat sini saya boleh kehilangan markah. Okey, sebab ada garisan yang double. Okey, kita buat balik semula supaya tak kehilangan markah. Okey. Okey, tapi memang saya akan hilang markah kekemasan kat sini lah. Okey, yang pertama sebelah sini garis tebal, so kita nipiskan sikit sini. Okey, dan juga yang ujung-ujung ni kita padamkan sikit lebihan dia. Okey, kita repair balik, tak apa. Okey, so kita dah siap soalan nombor B1. Okey, ini gambar dia. Okey, soalan B2. Dongangkan pergabungan pejal itu pada sata mencancang yang selari dengan AB sebagaimana dilihat daripada Y. So, Y ialah pandangan daripada hadapan. So, bila pandangan hadapan, kita akan nampak permukaan yang di sebelah hadapan ni. Okey. So, kita nampak yang pertama ialah senang cerita kita lukis bentuk trapezium dulu. Okey, tinggi 5, panjang 6. Okey, tingginya 5, panjangnya ialah 6. Okey, tinggi 5, panjangnya ialah 6. Okey, so tinggi silinder ni kita refer balik kepada soalan yang pertama. Tingginya ialah 3. So, tinggi yang sebelah kanan ni ialah 3. Okey, dan kita sambungkan puncak dengan puncak kiri dengan puncak kanan. Okey, so lepas ni kita padam lah. Okey, ini semua tak boleh ni. Okey, renyah sikit soalan ni sebab tak boleh jadi selepas sikit. Okey, kita dah siap dia punya trapezium. Kemudian kita buat bentuk silinder. Silinder bila kita pandang daripada depan, kita akan dapat bentuk segi 4 tepat. So tadi bila diameternya 4, so dia punya jari ialah 2. So kita tambahkan lagi depan ni sebanyak 2 cm. Okey, 4, 5, 6. Okey, ini bersama. Okey, sambungkan. Okey. Kemudian kita juga akan dapat bentuk hadapan segitiga yang ni, muka depan dia. Okey. So tingginya tadi berapa? Tingginya 2. So kita ukur sini 2. Tandakan 2 di sebelah kiri, sebelah kanan, tandakan 2 di sebelah kiri. Dan kita terus sambungkan je. Okay. So kat sini disebabkan sini ada putus-putus tak nampak. So sini pun akan jadi putus. So kita padamkan sikit lah. Okay, supaya dapat garisan putus. Okay, so kita lukis balik.
Okey, supaya nampak garisan putus. Okey, putus-putus bermaksud garisan terlindung. Okey, so dah siap soalan nombor B2. Okey, kita masuk ke soalan nombor 15, soalan terakhir dalam perbincangan kita. Okey, baca soalan dulu. Penjelmahan G ialah pantulan pada garis X sama dengan 1. Penjelmahan H ialah translasi 2 negatif 6. Penjelmahan K ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 30. Okey, nyatakan koordinat imej bagi titik 52 di bawah penjelmahan yang berikut. Okey, G. Okey, mula-mula kita tengok dulu kat mana 52. Okey, sekarang kita tak diberi sebarang gambar. So, nak tak nak saya terpaksa pinjam gambar yang bawah ni. Okey, kita alter sikit lah. Okey, so saya gunakan kita buat tengah-tengah. Okey, ini paksi X, ini paksi Y. Okey, 52, kosong di tengah-tengah, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. So, 52 di sini. Okey, kemudian yang pertama, dia mengalami penjelmaan G. G dia apa? Pantulan pada garis X1. Kat mana garis X1? Tengok pada paksi X, tengok nombor 1. Okey, so saya buat garisan dulu sebagai paksi pantulan. Okey, kemudian ini dia punya soalan. Berapa langkah dia bergerak ke arah paksi pantulan? 1, 2, 3, 4. Sebelah kanan 4, sebelah kiri pun 1, 2, 3, 4. Okey, kita pangkalkan sini. Okey, kita buat yang pertama ni soalan ketekan A. Ini A tanduk. So, kita bacakan koordinat dia. Ini kosong, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey, negatif 3. Paksi Y berapa? 2. Okey, jawapannya lah negatif 3, 2. Okey, HG. Okey, buat yang belakang baru buat yang depan. Okey, sekarang G dah buat, kita bermula daripada A tanduk yang tadi. Okey, sekarang kita nak buat H. H tu apa? Translasi 2 negatif 6. So, 2 ialah gerak ke kanan. Okey, sebab dia positif. 6 dia bergerak ke bawah sebab dia negatif. Okey, so gerak ke kanan. 1, 2. 2 langkah ke kanan, 6 langkah ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sebab sini A tanduk. So, baca koordinat. Ni kosong, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Sorry, silap terbalik. So, yang ni, inilah negatif 1. Okey, negatif 1. Okey, paksi Y ialah negatif 4. Okey, negatif 1 dan juga negatif 4. Okey, yang ketiga KH. Okey, kalau KH kita terpaksa menggunakan gambar yang baru. Okey, KH. So, pakai yang asal balik. Mula-mula buat H dulu. H tu apa? Translasi. Okey, ni A yang asal. 1, 2 ke arah kanan. 6 bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tandakan sebagai B tanduk dulu. Okey, kemudian K. K tu ialah pantulan putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 30. Kat mana 30? So, 30 ni tadi kosong. 1, 2, 3. Sini ialah pusat 30. So, ambil jangka sudut. Okey, kita buat macam ni. Pastikan ini berada di tengah-tengah pusat dan garis ni berada pada titik B tanduk ni. Macam ni. Okey, kemudian dia kata lawan arah jam. Okey, lawan arah jam dia gerak ke atas, ke sebelah kanan. Kalau ikut
ikut jam jika sebelah kiri. So, kita berada di tempat yang betul. Untuk senang kira, tengok berapa kotak daripada pusat ke titik ni. Ataupun kita gariskan dulu, boleh, tak ada masalah. Supaya nampak. Tegak macam ni. Okey, 90 darjah. Okey, berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Sini pun 1, 2, 3, 4. So, ini ialah titik B tanduk. Okey, so kita baca koordinat. Sini 5, 6, 7. So, yang ni pula aksi Y. Ni kosong tadi. 1, 2, 3, 4, 5. So, jawapannya ialah 7, 5. Okey. Sebab dia punya grade ni kecil, jadi mungkin awak sudah nampak lah. Okey, tapi sekurang-kurangnya awak ada idea nak buat. Okey, seterusnya ialah kita nak buat soalan B1. Uraikan selengkapnya penjelmaan V. Okey, sebelum tu baca soalan dulu. Dalam Raja 7 segitiga LMN. Okey, dah tak nampak dah. Okey, tak apa, kita padam balik. Dululah, nanti awak tak nampak. Okey, LMN yang berlorek ni ialah imej bagi segitiga RMS. Mana RMS? RMS. Okey, yang bawah ni di bawah penjelmaan V. Segitiga LQP, mana LQP? LQP yang besar ni ialah imej bagi segitiga LMN di bawah penjelmaan W. Okey, kat sini ada dua penjelmaan. Okey, yang pertama ni, yang pertama terbalik, yang kedua pembesaran. Okey, so W, okey, sebab dia terbalik, okey, nama dia ialah putaran. Bagi nama dulu. Putaran. Yang W sebab satu kecil satu besar, kita buat nama dia ialah pembesaran. Okey, tulis dua-dua ni pun dah dapat satu markah. Okey, putaran. Yang kedua, pusat putarannya pada titik berapa? Okey, ataupun pada titik apa? Pada tak ada beri skala. Okey, so pusat putaran pada ni. Nampak tak ni? Memang dia bertemu kat sini. So, dia bertemu pada M. Okey. Kemudian, arah putarannya, okey, berapa darjah? 90 darjah ikut jam ataupun lawan jam. Kalau dia terbalik macam ni, automatik dia akan jadi, okey, 180 darjah. Okey, bila 180 darjah, tak kira sama ada ikut jam ataupun lawan jam. So, 180 darjah ikut arah jam. Okey, itu jawapan yang pertama. W pembesaran. Yang kedua, pusat pembesaran. Okey, apa rumus pusat pembesaran? Okey, K sama dengan I per O. Okey, image per objek. Sekarang, yang kecil ni adalah image, yang besar ialah objek. So, kita pilih mana yang mudah kira. So, yang paling mudah kira ialah LM. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. So, image-nya 5. Okey, yang besar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 5 per 15 kita kecilkan dapat 1 per 3. Kemudian dia punya, ini bukan pusat pembesaran, ini faktor skala, minta maaf. Okey, salah tengok pula. Tukar balik ayat dia, faktor skala. Okey, faktor skala. So, pusat pembesaran, okey, kat mana dia bertemu? Dia bertemu pada titik L. So, cukuplah pusat pembesaran pada L. Okey, itu jawapan bagi B1. Okey, seterusnya. Diberi bahawa LMM mewakili rantau dengan luas 21 unit. Hitung luas dalam unit rantau yang diwakili M,
T, M, Q, P, N. Okey, bermaksud dia suruh cari luas kawasan yang tidak berdorib. Okey, sebelum tu kita akan cari luas keseluruhan dulu. Okey, apa dia punya rumus? K kuasa 2 sama dengan luas imej bagi luas objek. Okey, K dalam soalan ni dapat berapa? 1/3. So 1/3 kuasa 2 sama dengan berapa luas imej di dalam soalan? 21 per luas objek. Okey, so ini tukar tempat. Luas objek sama dengan 21 bahagi 1/3 kuasa 2. So bila nak tekan kalkulator, okey, 21 ABC kurungan 1 ABC 3 tutup kurungan kuasa 2. Okey, tekan sama dengan jawapannya 189. So nak cari luas kawasan yang tidak berdorib ataupun luas MQPN sama dengan 189 tolakkan dengan 21. Okey, tolakkan dengan 21, jawapan ialah 168. Okey, itu saja perbincangan untuk soalan nombor 15. Okey, kita akan jumpa lagi untuk video yang akan datang. Okey, bye.